Jangan tidur di sini. Ayo bangun bangun. Kalau misalkan ada orang kemalaman gimana? Kedinginan, kebelet. Masa gara-gara gitu doang kita nggak bisa ke rumah Tuhan? Mau kemana? Ke tempat hiburan. Di sana bukanya 24 jam. Gimana Kiai kalau kita minta sumbangan aja? Biar ibu-ibu yang ke rumah-rumah warga. Lebih baik atap ini yang jatuh daripada agama kita yang jatuh karena meminta-minta. Wah maaf Bu, saya nggak bisa nerima cuma-cuma. Kecuali saya kerja Bu. Dulu kalau mau nilap, gampang bener. Tapi ini otomatisnya susah. Pantesan aja banyak yang masuk neraka daripada masuk surga. Malik! Apa pantas kotak amal kita kekepin? Tapi uang lapar kita biarin. Musola kita harus bisa memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih menggiurkan daripada tawaran iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Najmi bin Saiful Bahari yang memegang nombor metri I1930475. Okey, baiklah, hari ini saya akan menjelaskan serba sedikit filem yang berjudul Atap Padang Mahsyar. Antaranya adalah watak utama, sinopsis, nilai kebaikan dan keburukan, malah dengan pengajaran yang kita dapat di dalam tajuk tersebut. Okey, baiklah. Filem ini merupakan filem yang sistematik, Islamic komedi, yang mana filem ini merupakan filem agama Indonesia yang terbaru pada tahun 2022, istimewa pada bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijrah. Aksi cepat tangkap merupakan satu kerjasama yang begitu hebat di dalam filem Atap Padang Mahsyar. Serupakan sebuah siri web bertemakan kerohanian yang mengandungi mesej melalui mesej yang mulia tentang keutamaan bersedekah, sama ada kepada diri sendiri maupun diri sendiri maupun kepada orang lain. Atap Padang Mahsyar merupakan banyak episod. Terdapat banyak episod, tetapi hari ini saya akan gabungkan semua episod, yang mana episod ini penuh berdasarkan kisah-kisah benar yang menjelang pada bulan Ramadan 2022. Filem yang berusulkan keagamaan ini bukan sahaja menjadikan hiburan kepada mereka yang menontonnya. Oleh itu, dengan filem ini kita juga diajar untuk menghormati orang lain, bukan mengambil hak orang lain. Kemudian ada beberapa bahagian kita teringatkan akan kematian. Selain itu, Atap Padang Mahsyar ini sendiri menceritakan tentang musalla Baitur Rahman yang atapnya rapuh dan bocor, tetapi safnya sentiasa dipenuhi penduduk setempat. Seterusnya, watak utama dalam filem tersebut iaitu Robbie Chaniago yang memegang watak sebagai Khai Bukhari, dan seterusnya Cahaya Negara yang memegang watak sebagai Arul, dan yang terakhir iaitu Muhammad Taufik yang memegang watak sebagai Tarban. Jualan lagi. Saya. Okey, sinopsis bagi filem Atap Padang Mahsyar ini mengisahkan tentang Masjid Baitur Rahman yang atapnya rapuh dan bocor. Walau bagaimanapun, kaki tangan sentiasa dipenuhi dengan orang tempatan. Pada suatu hari, sebahagian bumbung runtuh. Jemaah yang ingin membaikinya terkandas dengan pendapatan yang tidak seberapa. Bermula dengan babak di mana Khai Bukhari dan beberapa orang jemaah yang berbincang tentang nasib Masjid Baitur Rahman yang bumbungnya hampir runtuh. Kayu itu telah reput dan beberapa jubin telah jatuh ke tanah. Kemudian keadaan ini tentunya tidak membuatkan jemaah selesa untuk beribadat. Selain itu, di tengah-tengah perbualan, salah seorang jemaah mencadangkan supaya mereka hanya mengumpul derma, mengemis orang kampung atau memasang pos di jalan untuk mengumpul dana untuk membaiki surau tersebut. Manakala Khai Bukhari selaku orang tua dan imam masjid, imam musalla tersebut mengajak para jemaah untuk bersedekah bagi membina semula bumbung masjid yang runtuh itu. Sebagai seorang perenung sarung, Khai Bukhari akan menenung lebih banyak dan upah yang diperolehinya akan diketepikan untuk membina bumbung masjid. Tanpa disangka, balasan Khai Bukhari ternyata penolakan. Lebih baik yang dikatakan oleh Khai Bukhari, lebih baik bumbung ini runtuh daripada agama kita runtuh kerana meminta-minta. Itu yang dikatakan oleh Khai Bukhari tadi. Okay, tidak hanya itu, Khai Bukhari juga menegaskan sabar dan mencuba
sebenarnya lebih mulia daripada tergesa-gesa untuk meminta. Okey. Manakala di tengah-tengah maraknya dalam pembinaan masjid dengan meminta derma, apa yang dikatakan oleh Khay Bukhari sebenarnya sangat mencolok, sangat mencolok. Ia mencerminkan pendirian yang tegas, semangat kemerdekaan. Okey, semangat kemerdekaan. Pada waktu itu munculnya seorang pemuda yang bernama Arul. Arul ni merupakan salah seorang yang selalu menjadi tulang belakang di Musalla Baitur Rahman. Ia merupakan latar utama dalam filem Atap Padang Mahsyar yang mengatakan bahawa mak dia selalu pesan dekat dengan Arul ni. Dia mengatakan bahawa kalau ada apa-apa yang boleh membawa kemudaratan, stres atau sebagainya, kembalilah ke rumah Allah, iaitu masjid. Sekurang-kurangnya itulah rumah untuk kita pulang sebelum pulang ke rumah sendiri. Itu yang dikatakan oleh ibu Arul itu sendiri. Surau itu kelihatan sangat ringkas yang dikatakan oleh Arul. Surah ini nampak je ringkas, tetapi dia mempunyai suasana dia hidup kerana disenangi oleh orang ramai, oleh jemaah. Maksudnya dia dengan suasana yang dapat menghiburkan diri dia di surau tersebut. Okey. Di surau tersebut itu Tarban. Kisah silam Tarban merupakan seorang yang suka mencuri dan melakukan perkara yang menimbulkan dosa. Lalu hati Tarban dijentik oleh Allah untuk berubah. Tarban merupakan orang yang paling kuat dalam membina dan berusaha untuk mencari dana dan bekerja keras untuk menampung pembinaan atap musalla. Tarban juga sering melakukan solat tahajud dan berdoa kepada Allah agar Allah memberi satu keajaiban yang akan berlaku. Lalu doa Tarban dan doa semua yang dimakbulkan oleh Allah. Selain itu, seorang peniaga kecil berniaga sambil memasang ceramah. Lalu warga kampung merasakan hal tersebut menjadi pengajaran buat mereka. Lama-kelamaan para ahli kampung yang mempunyai kebiasaan mendengar ceramah penjual bubur tersebut bersama-sama mendengar ceramah yang bertemakan Padang Mahsyar, iaitu matahari di atas kepala. Orang yang kurang beramal itu akan tenggelam dalam keringatan mereka sendiri. Mereka yang mendengar ceramah menjadi cemas dan takut kerana memikirkan tentang kekurangan amalnya. Oleh itu, apabila orang kampung mendengar ceramah tersebut, lalu mereka bergegas-gegas untuk memenuhi saf yang kurang di musyawarah tersebut. Antara nilai kebaikan yang dapat kita ambil dalam filem Atap Padang Mahsyar ini adalah salah satu bentuk untuk kita perbaiki apa yang kita lemah. Okey, antaranya menghargai orang lain dan jangan ambil hak orang lain. Seperti mana Khay Bukhari mengatakan bahawa kita jangan mengambil hak orang lain. Sekurang-kurangnya dia menderma, bukan kita yang meminta. Kita menghargai apa yang kita ada. Bermakna kita guna dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan kata-kata Khay Bukhari kepada Arul dan Tarban, supaya mereka ni dapat semangat terus untuk melakukan usaha-usaha pencarian dana, bukan dengan cara meminta, tetapi dengan cara orang yang menderma, memberi sumbangan kepada mereka. Seterusnya, berlumba-lumba dalam mengimarahkan masjid. Dalam mengimarahkan masjid, salah satu bentuk yang dibuat oleh Khay Bukhari ini dengan melakukan tazkirah, bergotong royong sesama mereka, berusrah dan liqa dalam menguruskan masjid tersebut dengan cara berlumba-lumba untuk membina atap tersebut. Dengan Idris keluar dari Jakarta untuk mencari dan bekerja untuk dapat menampung dana tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya, nilai keburukan di dalam filem Atap Padang Mahsyar ini adalah mencuri kerana menjadi penganggur dan lapar. Dalam kisah ini telah menceritakan seorang yang penganggur, lalu dia lapar dan dia terpaksa untuk mencuri kerana dia menjadi seorang penganggur. Hal tersebut tidak sebaiknya untuk melakukan. Itu merupakan salah satu bentuk untuk kita mencegah, kita tidak dapat mencegah daripada kesilapan tersebut. Lalu boleh menimbulkan satu keresahan pada sesuatu tempat seperti di kampung tersebutlah. Seterusnya, mengeluh dalam melakukan kebaikan.
yang diceritakan dalam filem tersebut ketika berada dalam usrah di surau di Musalla Baitur Rahman, yang seorang ahli jemaah mengeluh dengan apa yang dihasilkan untuk memberi sumbangan kepada musalla tersebut. Yang ketiga itu mengungkit atas sumbangan. Lalu mereka tersebut ni mengungkit akan sumbangan yang telah disumbangkan kepada musalla. Lalu Khair Bukhar telah memutuskan bahawa sesiapa yang tidak ikhlas dan sesiapa yang mengungkit dengan sumbangan tersebut, maka ambillah kembali, dan supaya Khair Bukhari ni ikhlas dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Pengajaran yang dapat saya simpulkan di dalam filem Atap Padang Mahsyar ini adalah di dalam filem ini kita sebagai umat Islam sentiasa selalu bersedekah dengan apa yang ada, tak kiralah dari segi kewangan, dari segi makanan, dari segi tenaga atau sebagainya. Kita juga perlu selalu ingat memperingati antara satu sama lain dengan sahabat kita, dengan kawan-kawan kampung kita, dan dengan para jemaah yang dikasihi Allah. Hal ini supaya kita terus berlumba-lumba, hal ini dapat kita terus berlumba-lumba dalam mengimarahkan lagi masjid, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, seperti mana yang dikatakan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Itu yang dikatakan oleh dalam Al-Quran tersebut, supaya kita semua ni dapat melakukan kebaikan tersebut di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu jika tidak terik di hari kiamat, marilah kita menaunginya, marilah kita jadikan naungan tersebut untuk diri kita pada hari kiamat di padang mahsyar. Itu yang dikatakan oleh Khair Bukhari kepada para jemaah di Musalla Baitur Rahman, untuk kepada Arul Mu'in Idris dan Tarbi'i dan semua warga jemaah yang berada di musalla tersebut. Jemaah di sana saling memandang, cuba memahami maksud yang disampaikan oleh Khair Bukhari selintas dengan firman Allah di dalam surah Al-Ma'un. Sekian saja daripada saya, semoga memberi manfaat dan mendapat manfaat dalam filem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.